Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tajuk besarnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada kitab Allah, ya. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada kitab Allah. Kemudian seterusnya terjemahan daripada surah Al-Hajj ayat 7, dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka ambillah dan ia serta amalkan, dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Al-Hajj ayat 7. Ayatnya berbunyi, wa ma atakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah. Dua ayat itu menjelaskan kepada kita. Jadi hadisnya pada malam ni, hari yang ketiga yang kita baca daripada kitab ini, yang berkaitan dengan kitab Allah. Ayat yang di atas tadi, dia kata kitab Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua isu, iaitu antara kitab Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kitabullahi azza wa jalla wa huwa hablullah, man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Maksudnya dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitab Allah azza wa jalla, iaitu kitab Allah azza wa jalla, Al-Quran, ialah tali Allah. Itu kitab Allah, iaitu Al-Quran tu dikatakan tali Allah. Nabi kata tali Allah. Sebab apa? Sebab yang membawa kepada rahmat Allah. Sebab apa? Sebab kitab itu yang membawa rahmat, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menurutnya, siapa yang turut kitab itu, seperti mana yang tajuk yang disebutkan tadi, wajib berpegang teguh kepada kitab ni. Siapa yang menurutnya ataupun berpegang dengan apa yang terdapat dalam ajaran kitab itu, beradalah dia dalam hidayah, petunjuk yang sebenarnya. Jadi dia akan dapat hidayah, petunjuk yang sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ikut Al-Quran, kitab Allah tadi. Dan sebaliknya, dan siapa yang tak ikut kitab Al-Quran itu, yang meninggalkannya, dia tinggal apa yang ada dalam Al-Quran itu, yang disuruh dia tak buat, yang dilarang dia buat. Contohnya macam itulah, kan? Maka beradalah dia dalam kesesatan. Dua benda, ya. Jadi kitab Allah ni, kitab tadi dia, isu yang pertama dia kata kitab Allah ini ialah kitab yang membawa rahmat. Itu rahmat Allah kepada kita. Kalau kita nak hurai rahmat Allah ni sangat besar. Sekarang ni kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ni kita duduk ni dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bawa kita duduk dalam majlis ini. Sebab apa? Sebab majlis ini ialah majlis ilmu, majlis zikrullah. Majlis zikrullah ni majlis mengingati Allah. Bila sebut majlis mengingati Allah, hadis menceritakan malaikat dia berjalan di atas muka bumi ni. Bila dia jumpa dengan majlis ini, maka dia terus duduk dalam majlis ini. Dan bila duduk, dia kembangkan sayap dia. Malaikat dia kembangkan sayap, payungkan orang-orang yang ataupun hamba-hamba Allah yang duduk dalam majlis ini. Kerana apa? Kerana Allah janji kepada mereka ini, iaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi rahmat kepada mereka. Rahmat ni sangat luas, ya. Kalau Nabi Muhammad tu dia kata rahmatul lil alamin, rahmat seluruh alam, ya. Jadi kalau rahmat kepada kita ni, rahmat seluruh kehidupan kita. Apa dia seluruh kehidupan kita? Rahmat.
Maknanya segala nikmat yang kita hadapi sekarang ni itu dikatakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang kita duduk sekarang ni, yang kita hadapi sekarang ni, antara nikmat yang kita hadapi dari sudut kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekarang ini, iaitu nikmat iman dan Islam. Kita ni beriman dan kita ni orang Islam, itu satu nikmat. Itu dikatakan orang yang Allah bagi rahmat. Ya, rahmat Allah tu sangat luas. Dan lagi itu yang besarlah maksudnya, rahmat iman dan Islam itu. Rahmat yang nikmat yang lain lagi banyak. Ini nikmat kita boleh duduk macam ni, ada orang tak boleh duduk, ada orang kena baring. Duduk baring dekat hospital. Kan? Tu maknanya dah Allah tarik nikmat itu. Ya. Kita boleh duduk sekarang ni, kita boleh melihat, kita boleh bercakap, kita boleh mendengar, kan? Itu merupakan satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat yang diberikan kepada kita. Itu dikatakan. Jadi malaikat ni dia duduk, dia kembangkan sayap dia tadi, dia dikembangkan sayap dia, kemudian lepas itu dia kan malaikat dia naik turun, ya. Dia naik turun, naik pagi ya, dia naik turun. Sampai sana dia mengadu kepada Allah SWT, cerita ketika dia naik, dia turun ke muka bumi, maka dia dapati ada satu kumpulan ya hamba, makhluk hamba Allah, iaitu sedang berzikir ataupun sedang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dalam majlis ini kita mengingati Allah, membaca kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi malaikat Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengan malaikat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengan malaikat tadi. Kalau kita dalam bahasa kita, kamu tengok hamba aku, kata Allah lah, kamu tengok hamba aku taat kepada aku, mereka duduk dalam majlis ilmu. Kemudian bukan setakat itunya, Allah kata kepada malaikat, kamulah yang menjadi saksi, kamu akan jadi saksi ya kepada apa yang telah mereka lakukan. Mereka duduk dalam majlis ilmu ni, mereka zikir Allah ni, maka kamu jadi saksi. Ya, kamu jadi saksi. Bukan setakat itu saja, maka bagi tahu kepada mereka bahawa mereka itu diampunkan dosa mereka. Duduk dalam majlis ini, kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, Allah bagi rahmat. Yang kedua, Allah ampunkan dosa kita. Kita kadang-kadang dosa ni nak minta ampun, kita tak minta kan? Ni Allah ampun kita duduk dalam majlis ini. Itu yang dimaksudkan rahmat, sangat luas. Ya. Disebut rahmat ini di dalamnya ada nikmat. Disebut nikmat ni sangat luas, sangat banyak. Dalam Al-Quran dia kata wa in ta'uddu ni'matallah la tuksuha. Selalu kita dengar ayat itu. Kalau kamu nak kira-kira nikmat Allah ni, kamu tak akan dapat kira banyaknya. Kan? Okey, ya, itu dia katakan kitab Allah. Yang tadi. Dua isu yang pertama. Dan kitab ni dia kata siapa yang ikut kitab ni, dia dapat petunjuk huda. Ya, siapa yang ikut dia dapat petunjuk, maksudnya dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembahyang subuh, Allahumma hdini fi man hadait, kan? Kita doa tu hidayah lah tu, kita minta Allah bagilah hidayah kepada aku, kan? Kalau imam Allahumma hdina fi man hadait, kan? Yang lain semua amin, kan? Kita nak hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala setiap sembahyang subuh, ya. Kita kena minta hidayah. Yang ini siapa yang ikut Al-Quran tadi, maka dia akan dapat hidayah, dia dapat petunjuk. Petunjuk ini bukan petunjuk dunia saja, petunjuk sampai kepada hari akhirat. Jadi kehidupan dia tu bermula di dunia, dia gunakan kitab Al-Quran ini, maka dia dapat petunjuk di dunia. Dan petunjuk di dunia ini menjadi jambatan kepada dia untuk sampai kepada hari akhirat. Jadi petunjuk dunia, dia buat benda-benda yang baik di dunia ini untuk dia dapat hasilnya di hari akhirat. Contohnya kata dunia ni kita tanam dengan tanaman yang banyak-banyak, ya, tanam, jadi akhirat ni kita petik hasilnya kita akan dapat, ya. Kita buat banyak-banyak, kita dapat pahala tu kita dapat petik di hari akhirat. Itu yang kedua, yang pertama, isu yang kedua. Yang pertama tadi Al-Quran, dia kena ikut Al-Quran.
Wajib kita pegang dengan Al-Quran dan kita kena ikut. Dan yang kedua, bila kita ikut, kita dapat petunjuk, huda. Dan bila kita tak ikut pula, dia kata sebaliknya, bila kita tak ikut, maka kita sesat. Kita jadi sesat. Sesat ni tak dapat petunjuk lah. Bila tak dapat petunjuk, orang sesat macam mana? Cerita orang sesat lah. Kalau sesat, dia tak tahu nak buat apa, sesat kan? Cari jalan tak keluar kan? Begitu keadaan. Contoh, kalau kita bayangkan orang sesat lah. Jadi sesat begitulah maksudnya. Tak boleh nak concentrate kan? Maksudnya kehidupan itu dalam keadaan dia sesat. Jadi dua lah perkara nasib manusia di atas dunia ini, sama ada dia nak ikut ataupun dia tak ikut. Kalau dia tak ikut nasib dia, maka sesat dia. Kalau dia ikut nasib dia, baik, maksudnya dia dapat petunjuk. Mana kita nak pilih kan? Kalau sebut baik dan buruk pun kita tahu dah, baik itu baik, kita nak yang baik, tak nak yang buruk kan. Yang ni kalau kita ikut, kita dapat petunjuk, huda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran Alif Lam Mim, ayat yang pertama kita baca Quran kan, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kan, zalikal kitab, kitab ini tidak ada keraguan lagi, dia adalah memberi petunjuk kepada kita. Hudan lil muttaqin, kepada siapa? Kepada orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Yang bertakwa tu siapa dia? Orang yang ikut tadilah. Orang yang Allah suruh dia ikut, Allah larang dia tak buat. Itu dia katakan orang yang ikut, yang dikatakan orang muttaqin tadi kan. Itu dia yang disebut dengan di sini. Jadi kalau kitab Al-Quran ini dalamnya banyak cerita lah, banyak cerita, banyak peraturan, banyak perundangan, kalau kita katakan undang-undang, itu Al-Quran lah, apa saja nak disebut lah. Kalau atas dunia ni mungkin dia kata undang-undang, mungkin dia kata piagam, mungkin dia kata peraturan, apa saja sebutan lah, terdapat dalam Al-Quran itu, daripada sekecil-kecilnya hinggalah sebesar-besarnya kan. Jadi maka sebab itu Allah, Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada kita supaya pegang betul-betul dengan Al-Quran ini. Bukan hanya setakat pegang Al-Quran ini betul-betul, maksudnya ikut apa yang Al-Quran tu suruh dan tinggal apa yang Al-Quran tu lah larang. InsyaAllah, bukan insyaAllah tapi janji tadi tu. Tak ada insyaAllah ni maksudnya. Janji Allah, kamu dapat petunjuk, kamu akan dapat huda, iaitu petunjuk. Kamu akan diberi kebaikan. Maksudnya petunjuk ni, kebaikan, huda ni maknanya kebaikan, hidayah ni maknanya kebaikan dalam hidup kamu. Dalam hidup di dunia ni dapat kebaikan. Kita duk baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah kan, minta Allah bagi kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, kerana minta kehidupan akhirat juga baik kan, wa qina azabannar, tolak semua kejahatan itu, maksudnya tak nak masuk syurga neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita doa lah. Jadi kalau kita berdoa macam tu, kita doa saja tapi kita tak ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa yang diperintahkan dalam kitab tu diikut, maka tak dapatlah apa yang kita doakan itu. Mana mungkin kita dapat. Kita cakap lain, kita buat lain kan, tentu tak dapat. Kita dapatlah apa yang kita buat kan. Kita tak dapatlah apa yang kita niatkan. Mungkin kita niat baik tapi kita niat nak dapat kebaikan tapi kita buat keburukan, maka dapat keburukan kan. Okey, dalam kitab ini dihuraikan, dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan pencipta alam seluruhnya dan pencipta manusia khasnya. Ni kita ni Allah cipta kita. Alam ni Allah cipta. Manusia tidak seperti keadaan kayu dan batu. Jadi bukan macam kayu batu. Manusia ni diberi, orang kata, seindah-indah kejadian. Seindah-indah kan. Dan dia kata tidaklah seperti mana keadaan haiwan-haiwan yang lain. Tak sama macam haiwan. Sebab manusia ni lebih, makhluknya lebih baik kejadiannya daripada makhluk-makhluk yang lain. Tetapi manusia adalah sejenis makhluk yang kejadiannya tersusun dari jasmaninya dan rohaninya, serta berkeadaan dengan yang katakan sifat-sifat istimewa berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh itu dia kata, maka
tak patutlah manusia hanya tinggal manusia saja. Tak patutlah manusia tu hanya dikatakan dia manusia, dia sebaik-baik manusia. Mestilah, maksudnya sebaik-baik manusia ni apa dia? Maksudnya dia memberi manfaat. Tidak lebih dari itu. Maksudnya manusia tu diingat dia manusia, sama macam haiwan sajalah. Kalau diingat dia haiwan. Manusia macam tu, tak bukan macam tu. Bahkan wajib, bila dia tu indah-indah kejadian dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik kejadian, maka wajiblah dia kata, ya, dia menghubungkan hubungannya dengan penciptanya. Jadi penciptanya sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia mesti ada hubungan dengan pencipta dia, ya. Jadi kalau kita kata orang buat baik kepada kita pun tak kisahlah, kita tengok jadi apa, tak cantik lah, tak baik lah maksudnya. Jadi bila dia cipta kita, dibagi nikmat kepada kita, ya, dan disediakan tempat-tempat. Selepas dia bagi nikmat tu, dia akan sediakan tempat-tempat kita di dunia yang baik, kemudian tempat-tempat kita di akhirat yang baik. Maka tak dapat tidak, kita mesti, ya, berterima kasih kepada pencipta kita. Jadi itu dia kata hubungan, kita kena ada hubungan dengan pencipta, ya. Jadi bila ada hubungan dengan pencipta kita, orang yang cipta kita, maka, ya, akan jadilah kita ni dipandu oleh pencipta itu berdasarkan kepada Al-Quran, kitab yang diperintahkan kepada kita. Jadi kitab itulah jadi panduan kepada kita, ya. Jadi Al-Quran itulah hubungan di antara kita. Yang dikatakan tali Allah itu maksudnya huwa hablullah, itu hubungan tali Allah itu maksudnya Al-Quran itu menghubungkan kita. Sebab tu Al-Quran tu dia tak luput daripada kita sampai hari kiamat, berbanding dengan yang lain. Mungkin kepada nabi-nabi, ya, dibagi mukjizat, kan? Tapi mukjizat kepada nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ni, mukjizat tu akan hilang bila nabi itu wafat ataupun nabi itu tak ada, hilanglah mukjizat itu. Tapi Nabi Muhammad walaupun dia dah wafat, tapi mukjizat itu masih kekal. Al-Quran itu masih kekal dan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kekalnya? Kerana nak menjadi hubungan, supaya jangan putus hubungan umat-umat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus hubungan itu, ya. Itu dikatakan Al-Quran tadi. Jangan dikatakan yang dimaksudkan dengan tali itu maksudnya jangan putus hubungan tadi. Walaupun Nabi kita katakan dah tak ada dah, 1400 tahun dah tak ada dah, tinggal kita, ya, tapi kita masih lagi kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah kekalkan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu kepada umat manusia di akhir zaman ini. Sedangkan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, mukjizat mereka bila mereka dah tak ada, maka tak ada lagi lah mukjizat itu. Kalau kita tengok di sini, kalau kita fikir secara logik lah, makna kita sayangnya Nabi kita Muhammad SAW tu kepada kita. Ditinggalnya pusaka. Ada juga orang kata Quran ni macam pusaka Nabi, ya, pusaka Nabi. Maksudnya ditinggal pusaka dengan tujuan pusaka ni lah yang dapat membimbing, menjaga. Maka sebab itu diarahkan kita supaya berpegang teguh dengan kitab ini. Wajib berpegang teguh dengan kitab ini. Tak boleh kita tak pegang, ya. Itu. Kenapa? Kerana kita kena pegang kitab ini. Kenapa dalam Al-Quran disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Bila beribadat kepadaku ni, hidup manusia atas muka bumi ni dia kena beribadat. Beribadatnya kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa dia beribadat? Kenapa dia kena buat ibadat? Tanda dia bersyukur. Beribadat tu maknanya tanda dia bersyukur atas nikmat yang dia dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadat. Tapi janganlah kita faham ibadat tu macam kita sembahyang ma'arif tadi tu berjemaah itu ibadat. Itu bukan saja ibadat. Itu memang ibadat khusus lah. Tapi ibadat-ibadat lain juga. Ada ibadat-ibadat lain yang dikatakan ibadat supaya kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, disebut ibadat ni maksudnya bukan sembahyang saja, bukan puasa saja. Ibadat ni segala kebaikan yang Allah perintah dalam Al-Quran tu kita lakukan, itu namanya ibadat.
sekecil-kecil ibadat itu, maksudnya kita senyum pun dia katakan ibadat. Jumpa saudara kita senyum, ya, ibadat tu. Sedekah, sedekah tu ibadat. Sedekah dengan senyum, sedekah dengan wang ringgit telah lah, kan, itu katakan sebagai ibadat, kan. Jadi itu dikatakan ibadat. Jadi hidup manusia ni maksudnya kena sentiasa beribadat, berabdi, ya. Betul ayat Jumaat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dia kata, ya, bila kamu dah lepas sembahyang, kamu keluarlah ke alam, ke dunia ni, ke tempat-tempat lain, fas'au ila dzikrillah, ya, maka kamu kena zikir dengan Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Ya, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu berniaga, wazarul bai', kamu berniaga, masa berniaga tu ingat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ingat Allah Subhanahu wa taala berniaga itu? Maksudnya berniaga seperti mana yang Allah perintah. Harganya jangan ditinggikan, ya, barang yang diberniagakan taklah baik dan sebagainya. Itu yang diperintah dalam Al-Quran. Maka itu ibadat. Itu ibadat. Bukan sembahyang tadi saja ibadat, itu sembahyang tadi ibadat khusus. Itu ibadat. Itu yang dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Ini sentiasa beribadat. Amalan harian kita itu dikatakan ibadat. Kalau kita berniaga, kalau kita bekerja dengan kerajaan, serupa juga. Kita pergi punch card, kita masuk tu, kita beribadat. Ya. Kerja apa pun kalau kita buat tu, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan ibadah. Okey, jadi itu maksud pengertian yang sangat luas kalau kita nak terjemahkan ayat yang dikatakan wa ma khalaqtul jinna wa insa liya'budun tu. Ya, maksudnya tidak jadikan jin dan manusia tu melainkan untuk beribadat. Itu maksudnya kalau kita nak terjemahkan ayat itu dalam bentuk yang lebih luas, ya, sangat luas. Maksudnya setiap minit kita ni, minit umur kita ini, maksudnya kita dalam keadaan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ayat wal as, Allah bersumpah dengan masa, wal asri, dengan masa, demi masa, ya, demi masa, wal as, innal insana lafi khus, sungguhnya manusia itu rugi, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Allah dah bagi tadi nikmat iman kepada kita, kan? Wa amilus solihat, kemudian melakukan amalan baik. Amalan baik ni maksudnya Islam. Sebab Islam, rukun Islam tu ada 5. Ya, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah 1, wa tuqimas solah, menunaikan sembahyang 2, wa tasuma ramadan, puasa pada bulan Ramadan yang 3, kemudian waktu zakat, mengeluarkan zakat yang 4, dan tahajjul bait man istahsan sabila, maksudnya kita pergi Mekah menunaikan fardu haji bagi mereka yang mampu. Itu 5. Itu amalan. Maksudnya itu amalan. Itu rukun Islam. Jadi maksudnya iman dengan amilus solihat. Iman mesti diikuti dengan amalan baik. Amalan baik itu amalan yang khususkan dalam sembahyang, dalam puasa, dalam zakat, dalam menunaikan fardu haji. Itu khusus. Maksudnya amalan. Wa tawasau bil haq, kemudian berpesan-pesan dengan yang hak. Maksudnya dai, berdakwah sedikit. Bukan untuk kita saja. Sebab Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun 1 ayat. Maksudnya kita juga kena bagi hidayah. Maksudnya kita kena bagi apa? Balighu ni kita kena bagi petunjuk, ataupun kita kena ajar. Ya, maksudnya kita kena dakwah. Istilahnya dakwah hari ni dia katakan dakwah. Baligh, dakwah. Kita kena berdakwah. Ya. Maksudnya di sini berdakwah ni bukanlah macam kita katakan, oh macam saya mengajar ni dia kata berdakwah jugalah, ajak orang masuk Islam. Itu khusus. Berdakwah di sini maksudnya apa yang kita buat, kita nak mensyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Macam kita kahwin. Kita ada isteri, kita suami.
Apa yang Allah perintah kepada kita sebagai suami untuk kita lakukan kepada isteri kita. Apa yang Allah perintahkan kepada isteri kita untuk kita lakukan kepada suami kita. Maksudnya kita jalankan apa yang kita lakukan tu, apa yang diperintahkan itu merupakan baligh, itu merupakan satu dakwah. Walaupun kita tak berdakwah kepada orang lain, tak beritahu kepada orang lain, kita melaksanakan itu, maka itu dikata dakwah juga. Yang dimaksudkan dengan di sini dakwah bil hal. Kita berdakwah dengan cara tunjuk. Jadi orang tengok dia suami, dia isteri, baik pergaulannya dan sebagainya. Dan itu bil hal. Kita tak cakap dengan orang pun kau kena buat ni, kena buat ni, tak payah. Itu dakwah. Ya, itu dakwah biasalah kita katakan macam kita cakap. Ya. Tapi ini dakwah bil hal. Perangai kita, pakaian kita, kita pakai pakaian yang menutup aurat, itu dakwah. Kita berdakwah. Secara tak langsung kita ada berdakwah, tapi dakwah bil hal. Kan? Itu pun berdakwah. Sebab tu Nabi tu dia berdakwah. Ya, dia berdakwah dalam segi percakapan dia, dalam segi hal dia. Tu Nabi sebut berdakwah. Itu Al-Quran. Kalau kita rujuk pada Al-Quran, maksudnya itulah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi maka sebab itu kita dikatakan disuruh beribadat. Maksudnya kita beribadat tu. Kita minum, kita katakan minum. Nak jadi ibadat minum tu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibadat. Sebab kita minum tu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita mingun sebab apa saja kita buatlah. Nak makan, nak minum, kadang-kadang nak buat kereta pun kita beribadat. Kita suka baca doa kan, keselamatan kita. Maksudnya begitu. Jadi maknanya kita dalam Quran tu daripada sekecil-kecilnya sampailah sebesar-besarnya. Daripada sekecil-kecil yang kita lakukan sampailah ke besar-besarnya dari sudut pemerintahan negara dan sebagainya yang dikatakan ibadat. Jadi orang yang jadi pemimpin ada juga ibadat dia sebagai pemimpin. Kan? Begitu. Okey ya. Tu. Seterusnya siapa yang ikut kita kata ni kan, siapa yang ikut dia akan dapat petunjuk huda. Jadi ini mungkin kita sendiri boleh lihat dengan mata kita sendiri bagaimana keadaan orang yang hidup dia berpandukan kepada ajaran Islam. Ya, kita boleh lihat dengan mata kepala kita sendiri kan, bagaimana hidupnya diberkati. Ya, hidupnya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rezekinya kan, dari segi rezekinya. Ya, rezeki ni bukan dari segi duit, wang ringgit, ya, dari segi kesihatannya. Rezeki ni kira apa yang Allah bagi itu rezeki lah. Ya, apa yang Allah bagi itu kira rezeki lah. Rezeki wang makan minum tu rezeki lah. Apa saja yang Allah bagi, isteri itu rezeki, itu pun rezeki juga. Isteri yang baik, ya. Ada kita dapat isteri yang tak baik, itu juga suami dapat isteri dapat suami yang tak baik kan, itu rezeki kan. Semua itu dikatakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna kita siapa yang ikut Al-Quran tadi, maka dia akan mendapat petunjuk, dia akan mendapat kehidupan yang baik. Dan siapa yang tak ikut tadi, maka mereka akan mendapat kehidupan yang tak baik, ya, maknanya kehidupan yang tidak ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak pilih yang mana? Terpulang kepada kita lah, kan? Kita Allah bagi manusia yang istimewa, makhluk yang istimewa. Allah bagi sebaik-baik, seindah-indah kejadian, ya. Kemudian Allah bagi fikiran kepada kita, Allah bagi akal kepada kita untuk kita berfikir, tahu yang ini baik, yang ini tak baik, kan? Jadi berdasarkan kepada itu kita nak pilih yang mana. Jadi kalau kita pilih yang tak baik, maka tentulah something wrong pada orang itu, kan? Benda baik, ini benda baik. Durian, beli durian, ini durian ni tak baik, durian ni baik, kan? Ini musangking, ini baiklah. Yang ini durian kampung, dia tak baik, kadang-kadang ada busuk. Kita nak yang mana? Mestilah kita nak musangking yang baik, kan? Itu waras lah manusia itu, kan? Waras. Kalau dia tak waras, dia kata dia nak yang tak baik, itu maknanya dia tak waras. Something wrong lah kepada kita, kepada fikiran dia, maksudnya kepada akal dia. Maka sebab itu akal kita ni tak boleh kita ganggukan dia dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan pemikiran kita. Maka sebab itu Allah larang kita minum arak, sebab arak itu merosakkan
akal kita, boleh jadikan kita ni tak normal, tak boleh bezakan yang baik dan yang buruk. Sebab itu Allah larang, jangan minum arak. Sebab minum arak itu akan menjadikan kamu tak waras. Bila kamu tak waras, kamu buat benda-benda yang luar biasa. Ya, tidur dekat longkang, itu luar biasa lah. Kalau orang waras takkan dia nak tidur dekat longkang kan? Tentu dia takkan tidur dekat longkang. Orang yang waras tak. Jadi maka sebab itu Allah larang, jangan minum arak. Jangan makan benda-benda yang haram, yang boleh menyebabkan bila kita makan benda itu, dia boleh merosakkan pemikiran kita, boleh merosakkan orang kata badan kita, ya. Jadi itu pun dilarang. Maka itu ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Sebab apa? Sebab halal haram itu kerana dia berdasarkan kepada akal. Bila kita makan makanan yang halal, badan kita akan jadi sihat. Sihat itu maksudnya dia akan jadikan kita normal, waras kita. Ya. Al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat itu, yang waras itu datangnya daripada badan yang sehat, ya, badan yang salim. Salim ni yang selamat daripada benda yang haram, benda yang Allah larang tadi. Ini yang jadi itu kita nampaklah kehidupan. Kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih yang petunjuk tadi ke, ataupun nak pilih yang tak petunjuk, yang sesat tadi, kan? Jadi kalau kita pilih, maknanya di sini kalau perbincangan kita, ya, kalau tanya pendapat siapa pun lah, kita katakan bila kita dah baca hadis ini, maka kita akan nampak di sana mengata tak dapat tidak kita kena pilih Al-Quran. Tak dapat tidak. Tak dapat tidak. Macam kita katakan semayang, Allah kata semayang wajib. Bila wajib ni buat, dapat pahala. Kamu tak buat, berdosa. Jadi kita nak buat, misalnya kita nak pilih. Jadi orang yang waras, dia tak ada pilihan. Dia kata pilihan dia buat lah, kan? Sebab bila buat dapat pahala, buat tu dapat kebaikan. Tapi kalau tak buat, berdosa, kan? Jadi dia tak ada pilihan, dia mesti kena buat. Itu yang dikatakan wajib. Maksudnya juga wajib berpegang teguh kepada Al-Quran. Kita wajib pegang, tak ada pilihan. Kalau kita tak pegang, maksudnya tak ikut Al-Quran, maka kita tak akan jadi selamat, ya, tak akan selamat dunia kita dan juga akhirat kita, kan? Itu okey, ya. Itu tiga isu yang dibincangkan di sini, kan? Kemudian dalam kitab ini juga dihuraikan, dia kata dalam bab nasib seseorang dalam alam kehidupan, ya. Jadi bila kita hidup ni, kita nak apa? Kita nak nasib kita ni baik, ya, kan? Apa nasib baik tu? Kaya. Kaya ni baik lah, kan? Tengok orang sebelah tu kaya, kita pun nak kaya, kan? Tiba-tiba kita miskin, dia kaya, nasib aku malang lah, kan? Nasib dia baik. Tapi orang yang hidup ni, kita yang hidup ni, kita nak macam tu lah. Kita nak kebaikan, kita nak kekayaan. Kalau kaya, nak kekaya, ya. Kalau apa sajalah, maka kita nak nasib kita tu baik daripada orang lain, maksudnya, ya. Tengok orang tu berjaya, kita pun berjaya macam dia juga. Tak nak, kita tak mau berjaya dengan macam, tak nak kita tak nak kita ni jadi orang yang tak berjaya. Kita nak dia berjaya. Kita ni berjaya macam dia juga. Itu nasib. Bila sebut tentang diri kita ni, maka tak ada manusia yang dia pilih. Maksudnya nasibnya tu dunia ni untuk bukan kebaikan. Dia Rabbana atina fid dunya hasanah, minta dunia tu kebaikan tu, kan? Dia akan minta kepada kebaikan itu. Ya, dia tak akan minta kepada kejahatan. Ya. Dia akan minta begitu. Macam kita minta mati, kan? Kita minta mati pun mati dalam keadaan yang baik, kan? Husnul khatimah. Kita tak nak mati dalam su'ul khatimah. Kita nak yang baik. Mati pun kita nak yang baik, kan? Baik, kan? Gitu. Jadi kadang-kadang kita merancang dunia ni untuk mendapat benda yang baik, tapi benda yang baik yang kita rancang dunia ini hanya untuk dunia saja. Kalau kita buat rumah ni baiklah, besar, kan? Kita nak rumah tu besar, baik, bermodal banyak kita. Kereta pun nak pakai kereta yang besar, kan? Modal banyak, kita katakan. Apa sajalah maksudnya, kan? Kita nak dunia ni begitu, kita nak. Tapi adakah itu dikatakan
nasib yang baik yang dikendaki oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad SAW ini dalam hadis ini. Tak itu saja. Yang dikendaki di sini ialah nasib baik dunia ini, maksudnya baik di dunia ini akan menjadi kebaikan di akhirat. Jangan baik di dunia ini dia tak menjadi kebaikan di hari akhirat. Ada orang baik dunia, dia kaya, duit banyak dan sebagainya, tapi akhirat tak ada. Sebab tak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Al-Quran tadi tak guna pakai. Ya, sebab bila kita guna pakai, baliklah yang tadi, bila kita ada duit banyak, apa kita kena buat? Kita kena keluar zakat. Zakat tadi kan. Zakat tu ibadat. Maksudnya zakat itu amalan soleh. Amalan soleh itu jamin akhirat kita kan. Jadi maksudnya di sini bila sebut nasib baik ini nasib kita di dunia, kita nak kebaikan, dan nasib kita di akhirat pun kita nak kebaikan. Bila kebaikan akhirat ni maksudnya kita kena terjemahkan kebaikan yang Allah bagi dunia ni berdasarkan kepada Al-Quran. Kalau kita dapat duit banyak, kita kena sedekah. Kalau kita dapat hasil banyak, kita kena keluarkan zakat. Kan? Itu Al-Quran jelaskan. Sebab apa? Sebab harta yang kamu mewah di dunia ini, bila kamu gunakan ke arah itu, kamu pun dapat kemewahan, maka akhirat pun kamu akan dapat kebaikan. Jadi itu nak diseimbangkan. Maka sebab itu Al-Quran tu dikatakan sini hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ya, jadi kesimpulannya ya, akhirnya kesimpulannya nak diceritakan dengan hadis ini, iaitu kitab Allah Al-Quran itu maksudnya kita kena guna pakai ya. Tak boleh kita, orang kata kadang-kadang ambil berkat je letak dekat rumah kan, ambil berkat letak atas almari je tapi tak baca kan. Dia kena ambil keberkatan, kena baca. Sebab dalam hadis menjelaskan, mengatakan bahawa Al-Quran itu teman hidup kita masa kita di alam barzakh, di alam kubur. Jadi kan teman kepada kita. Sebab dalam alam kubur tu tak ada orang yang akan teman kita, melainkan amalan kita. Di amalan kita apa dia? Amalan kita iaitu baca Quran. Kena baca Quran. Ya, ambil lah. Berpegang teguh ni, kita pegang Al-Quran, kita baca. Tak boleh, mungkinlah kita tak boleh baca terjemahan dia dan sebagainya, tak. Kita baca saja ya. Kurang-kurangnya sebab baca Quran ni satu huruf pun kita dapat pahala dah 10, 2 huruf, 3 huruf, alif, lam, mim ya, dah 30 pahala kita dah dapat. Pahala ni maksudnya kebaikan kita dah. Kebaikan tu apa dia? Wallahu alam. Allah yang akan beri kebaikan tu kepada kita. Kadang-kadang kita terima kebaikan, kita pun tak tahu itu kebaikan. Dan kita ni terima kebaikan. Dan kita di sana dah ada kebaikan, tapi kita tak tahu itu kebaikan. Kan? Kadang-kadang kita sakit, kita kenapa lagi kita sakit? Kadang-kadang sakit itu kebaikan bagi kita. Kan? Kita tak tahu. Kerana itu maksudnya Al-Quran kena guna. Sejarah Al-Quran ni diturunkan selama 23 tahun. Ya? 23 tahun tu turun, bukannya 1 hari 2 hari, 23 tahun turun. Dan bagi kepada Nabi itu simpan Al-Quran tu ya, untuk kita jaga. Bukan kita jaga, kita jadikan dia panduan kan. Fadilatnya sangat banyak dalam Al-Quran itu. Ya. Ada diterjemahkan, dia katakan ada juzuknya 30 juzuk, ada 114 surah. Kita Quran diterjemahkan. Ada yang buat kajian detail lagi, ada 6,666 ayat. Itu kajian yang dibuat. Tapi ada sikit perselisihan di sanalah. Ya, taklah tepat macam itu, ada perselisihan. Sebab perselisihan tu ada ayat-ayat itu kadang-kadang tak dikatakan ayat kan, dikatakan. Jadi begitulah. Tapi walau bagaimanapun nak kata banyak ayat Al-Quran tu. Kalau kita baca Al-Quran tu, maka dia. Jadi jadilah Quran tu sebagai pegangan kita, sebagai pengajaran kita pada malam ini. Maksudnya kita jangan tinggal Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, ambil satu hari satu ayat cukup lah. Satu ayat. Kalau umur macam adik ni kan, ambil satu hari satu ayat, tak apalah, cukup lah baca kan.
Kalau macam kita ni nak ambil satu hari satu ayat, tak logik lah kata. Kan? Kan tak logik lah. Ambil lah 2 ayat ke 3 ayat ke, satu surah ke kan. Mak Quran tu akan jadi teman kita. Kan? Kawan kita dalam kubur nanti. Kan? Sebab tu kalau kita baca surah apa tu, lepas mayang isyak dulu kita baca surah Al-Mulk, Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu hadis menyebut, mengatakan bahawa kita baca amalan surah Al-Mulk akan mengelakkan kita daripada azab kubur. Kan? Kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Itu pengajaran yang kita boleh ambil lah daripada hadis ini. Jangan tinggal Al-Quran. Ya, tuan guru dulu pesan, tuan guru saya dululah, ya. Kita pegang Al-Quran tu macam pegang bara api. Jangan lepas, biar jadi arang kata. Biar dia gitu. Apa jadi pun tu kekuatan orang dulu kan. Kita sekarang tak kuat lah kan. Tapi nak tunjuk semangat tu, semangat Al-Quran itu. Sebab apabila mereka beramal dengan Al-Quran ini, tuan-tuan guru kita yang alim Al-Quran ini, mereka dapat hasilnya. Hasil itu mereka dapat. Maka sebab itu, tapi hasil itu tak boleh terjemahkan kepada kita, tak boleh nak ceritakan kepada kita. Hanya diterjemahkan dalam keadaan kehidupan dia sajalah. Ya, yang selamat, yang baik begitu. Tapi nikmat, ya. Macam orang semayang, ada orang semayang dia dapat nikmat semayang. Dia boleh cerita dengan orang tak boleh cerita. Nikmat itu macam kita makan benda manis kan, manisnya kan, manis yang dia rasa dan manis yang saya rasa tak sama kan, tak sama. Masamnya mana masam manis lah ni, kan ada orang berbeza kan. Makan limau contohnya, masam lah ni, ini manis lah, tak sama. Tu nikmat Allah bagi, tak sama benda itu kan. Okey, itu pengajaran kita. Kemudian yang berikutnya, tak ada pilihan, kita kena ikut apa yang terdapat dalam Al-Quran kan. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.